Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung pengajian kita Kitab Idaman Penuntut pada malam ni. Kita masih lagi membahaskan solat sunat. Solat sunat Tahiyatul Masjid tak habis lagi. Yang Jawi muka surat 75, yang Rumi 37. Kita baca sikit aja sebab penjelasan tentang masjid tu panjang pula. Sebab dia nak sebut Tahiyatul Masjid, nak tahu masjid tu apa kan, itu jadi panjang. Sepatutnya tak perlu diterangkan dah masjid tu apa, tapi tak fahamlah kita pula. Jadi timbullah persoalan-persoalan boleh tak sembahyang tahiyatul masjid kat surau dan sebagainya. Jadi nak kena terang juga masjid tu. Itu pun dah berapa lama dah. Lepas pada tu, lepas panjang tu pula baru nak masuk tentang hukum hakam tahiyatul masjid. Tak boleh duduk dulu dan sebagainya. Kemudian kita bahas antara syaratnya adalah nak sembahyang tu mesti masjid, mesti dalam masjid, tak boleh dalam surau ke, dalam bangunan ke, dalam apa. Yang penting bukan masjid tak boleh lah, sebab dah nama dah tahiyatul masjid. Itu syarat yang pertama. Lepas tu dia ada terangkan sikit masjid tu iaitu tempat yang diwakafkan untuk sembahyang. Seperti surau, dah nak fahamkan lagi. Kata tadi tak boleh surau, tu surau tu surau yang diwakafkan lah. Surau yang tak diwakafkan tak boleh. Apa beza wakaf dengan tak wakaf? Itu jadi panjang lebar ingat. Lepas lah. Lepas tu syarat yang seterusnya, dia tak boleh duduk walaupun kerana nak pecah stokin, nak pecah sud, duduk dalam masjid. Kalau duduk dekat tangga, dia tak panggil masjid lagi tu. Duduk dalam masjid, maknanya nak pecah stokin. Bila dia duduk, maka tak boleh dah lah. Tahiyatul masjid, tak adalah tuntutan tahiyatul masjid. Kalau dia semayang juga, jadi solat sunat mutlak gitu, solat sunat biasa gitu, bukan tahiyatul masjid. Sedangkan tahiyatul masjid besar pahala, solat sunat mutlak kecil sikit. Jadi dapat biasalah. Lepas tu sampai kita bahas sampailah kalau tak nak tahiyatul masjid, nak buat macam mana? Malah ke apa ke, maka sunatkan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil azim 4 kali. 4 kali. Kemudian habis wallahu alam pula. Ada orang tanya pula, tu jadi panjang lagi tu. Cuma tanya. Jadi panjang. Jadi tak habis-habis Jadi kita baca berapa? 2 baris setengah je kalau yang Rumi tu. Yang Jawi pun lebih kurang tu aje. 3 baris. Kita sambung lagi ni tahiyatul masjid. Qala al-mu'allif rahimahullah taala. Kita berhenti dekat lafaznya, tapi saya baca daripada awal baliklah. Apabila seorang masuk masjid atau tempat-tempat yang diwakafkan untuk sembahyang, seperti surau yang diwakafkan untuk sembahyang, bukan surau yang tak diwakafkan, surau yang diwakafkan, disunatkan baginya sembahyang sebelum disunatkan baginya sembahyang yang dinamakan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sembahyang sunat menghormati masjid, bukan hormat masjid. Nota kaki itu dia pesan lagi, bukan hormat kat masjid, hormat kat tuan masjid.
Tuan masjid. Habis tu rumah pun tuan yang sama, iaitu Allah. Masjid pun Allah punya juga. Mana ada kita punya? Bukan, dari segi istilah je. Jangan kata semua ni milik Allah. Jadi pergi mana-mana pun sunatlah sembahyang bagi menghormati tuan bangunan. Siapa Allah? Itu semualah. Tak. Bila sesuatu tempat tak ada owner, maksudnya manusia tu tak ada owner, maka Allah punya. Dia panggil gitu, istilah aja gitu. Kaabah ada orang punya, ada tuan tak? Sa'ud, keturunan Sa'ud. Tak, tu bukan dia punya. Kan? Habis tu siapa punya tu? Kaabah. Tak ada, maka dia panggil rumah Allah, Baitullah. Sebab rumah tu, bangunan tu tak ada owner, maka Allah ownernya. Istilah je tu. Jadi sama juga masjid. Masjid mana ada owner, mana ada tuan. AJK sebagai menjaga je, bukan dia punya. Dia perlu mematuhi peraturan-peraturan lah yang ditetapkan. Tapi bukan dia punya. Dia cuma jaga, sebab tu bertukar-tukar. Kejap lain. Sebab bukan dia tu owner. Lepas ni, kalau sekarang dia kata owner, kenapa nanti bertukar yang lain pula? Bukan. Dia cuma penjaga. Owner dia Allah, kerana tak ada owner. Tak ada owner, tak ada tuan, maka Allah. Jadi menghormati sembahyang yang dinamakan sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat bagi menghormati masjid. Maksudnya menghormati tuan masjid. Itu yang nota kaki kat bawah tu, diingatkan. Yang kecil tu. Lepas tu sebelum ia duduk, tak boleh duduk. Kalau dah duduk, hilanglah, terangkatlah tuntutan, kan? Lafaznya. Itu kita bahas tu je sejam lebih. Hari tu. Hari ni insya-Allah sekejap je, 50 minit. Kalau tak ada soalan. Lafaz ni macam mana? Lafaz ni sunat aja. Bahasa Melayu pun boleh, tak lafaz pun boleh, kan? Cuma diberi juga usalli sunnata tahiyyatil masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Ataupun limtah ke hati tanpa lafaz. Ini lafaz ni, lafaz niat. Lafaz sunat. Rakaat yang pertama baca Fatihah dan kuliah. Fatihah tu rukun, kuliah tu sunat. Okay? Rakaat kedua baca Fatihah dan kul huwallah. Fatihah rukun, kul huwallah sunat. Kita dah tahulah tu. Dan kalau tak baca langsung mana-mana surah sah juga. Cuma pastikan Fatihah tu baca 7 ayat. Dan seterusnya salam. Maksudnya sembahyang macam biasa lah, 2 rakaat tu. Kalau kita perhati, banyak solat sunat, kalau kita baca mana-mana kitab fiqh, solat sunat, mesti dia kata sunat kuliah kulhu. Kuliah kulhu. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Mungkin ada kaifiat cara yang lain, tapi kebanyakannya kuliah kulhu. Solat sembahyang hajat kuliah kulhu. Ada cara yang kedua, ayat kursi, kul huwallah dan sebagainya, tapi ada juga caranya dengan kuliah kulhu. Ba'diyah, qabliyah ba'diyah, kuliah kulhu. Maghrib, kuliah kulhu. Kuliah tu rakaat pertama, kulhu tu rakaat kedua, kan? Apa benda kuliah kulhu lah ni? Macam tu lah. Solat-solat yang lain, istikharah, kuliah kulhu. Duha, kuliah kulhu. Maknanya itu antara salah satu cara, salah satu bacaan yang dianjurkan. Walaupun tak menolak jika ada cara yang lain ataupun bacaan yang lain, kan? Macam duha, wasyamsi wa duhaha, rakaat kedua wa duha, ada juga. Cuma kuliah kulhu pun termasuk kaifiat. Malah sembahyang raya antara kaifiatnya kuliah kulhu, sembahyang Jumaat juga kuliah kulhu, antara salah satu. Tapi dia banyak lagi, dia ada 3-4. Contohnya sembahyang Jumaat dengan sembahyang raya dia sama. Yang paling afdal surah Qaf dengan surah Qamar. Qaf dekat-dekat 3 muka surat, Qamar 2 muka surat setengah. Ada beran. Bukan ni. Itu paling afdal. Mana ni? Sembahyang Jumaat pun sama, sembahyang raya pun sama. Okey, ada kaifiat kedua. Sabbi isma rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghasyiyah. Itu biasa orang buat. Sama juga, itu Jumaat. Jumaat dan raya sama juga. Yang ketiga kuliah kulhu. Saya nak cerita kuliah kulhu tu. Ada juga, ada. Kenapa ni? Solat sunat, solat-solat yang lain, kalau banyak sangat, kaifiat caranya adalah kuliah kulhu. Kerana kuliah dan kulhu ni adalah menolak syirik. Kalau kita faham, menolak syirik.
Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang kafir. Jadi maknanya boleh tak kita panggil orang kafir tu kafir? Boleh. Sebab dalam Quran kata, oi orang kafir. Tiba-tiba kita kata, oi kafir. Oh tak baik cakap macam tu kat aku. Cakap non-Muslim. Tak ada. Quran kata kafir, kita kata kafir. Risau apa memang dia orang kafir. Jangan orang Islam kita kata kafir. Dia dah memang kafir. Sebab ada seorang kawan India, kawan tu. Kau tak apa, kau orang kafir. Sampai hati kau cakap macam tu kat aku. Dia rasa kafir tu satu perkara yang apa macam teruk, perkara yang teruk. Teruk. Kafir tu, saya terang kat dia lah, kafir tu maksudnya asal perkataan kafara. Kafara ni maksud kalau ikut lurah, ikut bahasa, ikut kamus, tutup kafara ni. Kafir ni orang yang ditutup. Kafir orang yang ditutup. Tutup daripada rahmat Allah. Kalau tutup daripada hidayah, tak nampak hidayah, tertutup. Kalau hidayah nampak, masuk Islam lah dia. Jadi orang kena tutup. Tutup apa? Tutup hidayah. Sebab tu kau tak masuk Islam. Okey je. Tapi sebut kafir, tambah lagi dia punya intonasi kafir. Lagi rasa macam jahat aku rasa. Tak, kafir. Sebab tu kita panggil tasbih kafarah. Tasbih kafir lah tu. Tasbih apa? Tasbih penutup. Tasbih kafarah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Tasbih penutup. Betul, subhanakallahumma hamdik. Tasbih penutup. Kafir. Jadi kuliah dan kulhu menolak syirik. Qul huwallahu ahad, lagi lebih-lebih lagi lah menolak syirik tu. Katakan Allah itu ahad, wahid dan ahad. Macam surah Al-Falaq menolak perbuatan manusia. Surah An-Nas menolak perbuatan jin atau setan. Lepas tu sebelum semayang, bagi yang was-was tu, baca qul a'udzu birabbin nas. Sebab setan nak kacau. Kalau berkaitan dengan kena ain ke apa sebagainya, qul a'udzu birabbil falaq. Amal yang itu. Ain kan, penyakit ain. Panjang orang cerita ain pula. Ain rain faqah pula. Kita tahu benda pula. Penyakit ain. Kena penyakit tapi macam mana nak cakap, tapi tak dapat dikesan. Tapi sakit. Tapi tak dapat dikesan. Doktor pun kata tak ada. Bila check balik rupanya ain. Ain ni mata, ainun mata. Kena panahan sihir yang terjadi tanpa disengajakan. Sihir yang terjadi tanpa penyakit ain. Macam mana nak elak? Antaranya qul a'udzu birabbil falaq. Sebab dia akan mengena dengan orang, dengan ain orang, dengan pandangan orang, menyebabkan kita sakit. Dia tak berniat pun nak sihir kita. Dia cuma tengok, ya Allah. Dia mula takjub tu. Hilang dah Allah. Mula-mula sebut Allah lagi. Lama tak ada dah. Ya, apa ni? Cantiknya budak ni, cantiknya baby ni. Ya, cantiknya cantiknya. Mana Allah di situ? Subhanallah cantiknya. Okeylah juga. Masya-Allah okeylah juga. Ni tak ada. Duk cantik. Maka budak tu kena ain nanti. Nangis tak tentu. Nangis tak tahu nak apa. Akhir sekali cara nak antaranya qul a'udzu birabbil falaq. Antaranya bacakan kat dia, tiup dia senyap lah. Kerana dia perbuatan, menolak perbuatan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, menolak perbuatan ataupun gangguan jin dan syaitan. Kuliah dan kulhu tauhid. Tauhid. Sembahyang sunat tahiyatul masjid ini boleh masuk dalam sembahyang yang lain. Masuk ni bahasa sekarang panggil gabung, boleh gabung dalam sembahyang yang lain. Boleh masuk rupanya. Jadi 2 in 1. Ya, 2 dalam 1. Sama ada sembahyang fardu dia nak masuk tu sembahyang fardu atau sunat. Dalam kurungan dapat fadilatnya, sama ada diniatkan masuknya atau tidak. Itu nanti dulu. Jadi solat sunat tahiyatul masjid, dia boleh masuk solat lain. Dia boleh buat solat lain, tapi automatik dia dapat tahiyatul masjid. Sama ada solat lain tu fardu ataupun solat sunat. Okey. Sebenarnya bukan tahiyatul masjid je. Ada beberapa solat yang boleh masuk dalam solat lain. Antaranya solat wudu, solat sunat wudu, solat sunat istikharah, solat sunat hajat, solat sunat tawaf, solat sunat ihram. Solat sunat tahiyatul masjid. 5 lah semua. 5 solat ni dia boleh masuk dalam solat lain. Mana dia solat lain, dia dapat 2 sekali. Dapat solat yang dia solatkan dan dapat tahiyatul masjid ataupun solat sunat wudu. Free. Dapat free. Jadi maknanya contoh, selepas
selepas wuduk ada tuntutan untuk solat sunat wuduk. Okey. Dia lepas wuduk terus sembahyang. Isyak ke, maghrib ke, subuh ke, terus sembahyang. Sembahyang dia sembahyang subuh, automatik dapat solat sunat wuduk. Automatik. Okey. Sama ada dia niat ataupun dia tak niat. Sama ada dia niat nak gabung ataupun dia tak niat. Kalau dia niat pun boleh, dia tak niat pun boleh. Boleh apa? Dapat solat sunat wuduk. Kalau katalah dia ambil wuduk dekat masjid, okey, kemudian dia terus sembahyang subuh ke, sembahyang berjemaah lah ni, sembahyang maghrib ke, maka dia tak duduk lagi. Automatik dapat wuduk, automatik dapat tahiyatul masjid, automatik. Memang automatik apa? Memang dia sembahyang maghrib, dapat maghrib lah. Sebab tu yang dia niatkan. Tapi tak niat wuduk, tak niat tahiyatul masjid, automatik. Tu maksud dia dapat masuk wuduk. Tahiyatul masjid pun dapat masuk. Masuk. Ini tak semestinya sengaja ataupun tak sengaja. Sengaja pun dapat, tak sengaja pun dapat. Sengaja tak sengaja macam mana? Datang-datang imam dah sembahyang. Takkan nak sembahyang sunat? Teruslah sembahyang tu. Tanpa dia duduk, automatik dapat tahiyatul masjid. Okey. Ataupun dia sengaja. Azan relax dulu. Nanti kau datang-datang nak solat tahiyatul masjid tu gini. Relax dulu, tunggu. Relax. Tiba-tiba dah qomat. Cepat-cepat dia masuk, terus sembahyang maghrib. Dapat juga tahiyatul masjid. Bezanya yang tu sengaja, yang ni tak sengaja. Dia tak kira sengaja ataupun tidak. Tetap dapat tahiyatul masjid. Free. Kalau lepas dia ambil wuduk, dapat solat sunat wuduk free. Saya nak tambah lagi. Kalau katakanlah dia ada hajat. Ni cerita sembahyang maghrib tu ni. Dah lah dia dapat 2 free dah tadi. Wuduk dia ambil dapat free, tahiyatul masjid dia free dah. Dia sembahyang maghrib. Ya? Dia ada hajat. Lepas salam, dia doa minta hajat dia. Jadi solat sunat hajat. Dapat 4 dah. Kalaulah dia ada istikharah, dia ada sesuatu yang dia tak reti nak pilih mana satu, maka selepas sembahyang salam tu dia baca doa istikharah. Ya Allah, jika baik untuk aku maka, jika tak baik untuk aku maka jauhkanlah. Itulah doa istikharah. Maka jadi istikharah. Boleh masuk. Boleh masuk sekali. Kebetulan waktu tu lepas tawaf 7 kali. Kebetulan waktu tu, maka dapat solat sunat tawaf. Berapa banyak dah masuk? Sebab saya ulang balik. Tahiyatul masjid, wuduk, istikharah, hajat, tawaf, ihram. Saja 6. Tahiyatul masjid, wuduk, istikharah, hajat, tawaf, ihram. Memang ada 6. 6 ni boleh masuk dalam sembahyang lain. Sama ada dia niatkan ataupun dia tak niat. Dia niat boleh. Sahaja aku solat maghrib sekali dengan tahiyatul masjid. Tu niat. Sahaja aku solat maghrib saja, tak niat lah, tapi dapat dua-dua. Sama ada dia niatkan ataupun dia tak niatkan, tetap dapat. Dapat apa ni? Dapat tahiyatul masjid, dapat yang 6 solat tadi. Itu dia maksud dia. Sembahyang sunat tahiyatul masjid ini boleh masuk dalam sembahyang lain. Sama ada fardu atau sunat. Yang sunat pula. Tadi fardu, yang sunat. Dia lepas ambil wuduk, sembahyang qabliyah. Qabliyah tu sunat. Qabliyah tak boleh masuk dalam maghrib. Tak boleh. Yang boleh 6 tadi je. Qabliyah bukan tu, witir tak boleh masuk dalam mana-mana. Tak boleh. Habis dia ambil wuduk, maka ada tuntutan solat sunat wuduk. Dia pun solat qabliyah. Solat qabliyah tu memang dia niat. Wuduk dia tak niat, dapat wuduk free. Maksud itu masuk dalam sunat dengan masuk dalam sunat. Sunat masuk dalam fardu, sunat masuk dalam sunat. Pun boleh. Bilakah solat sunat wuduk ni disunatkan? Bermula ambil wuduk, habis selesai basuh kaki, okey, maka dah ada tuntutan sunat untuk solat sunat wuduk. Bila last dia sehingga kering air. Dalam kitab lain dia ada tulis solat sunat wuduk. Maka yang ni tak ada, sebab tu saya terang siap-siap. Jadi solat sunat wuduk ni bila boleh? Bermula basuh kaki, maksudnya habis wuduk. Bermula tu ada tuntutan sunat solat sunat wuduk. Kemudian bila habis sampai air tu kering, dia kurang apa? Kalau dia lap, kalau dia lap kering terus. Kalau dia tak lap, tak kering. Apa maksud sampai dia kering? Adakah kalau lap tak boleh? Bukan maksud tu. Maksudnya biasanya berapa lama sampai air tu kering? 5 minit. Kalau dia jalan macam ni. Kalau dia gerak gitu rasanya 3 minit kot. Garu kat ni kena situ kena, dia akan tu ya. Boleh kalau 3 minit. Dia tak ada masa yang tertentu. Cuma dia kata dalam kitab-kitab lain kata sebelum kering air wuduk. Senang bahasa kita, tak lama lagi lah, tak lama sangat. Ini dah sejam baru nak solat sunat wuduk. Tu maksud dia. Okey. Okey. Dalam kurungan ni kita nak bahas sikit.
Dalam kurungan dapat fadilat. Yang saya cakap tadi bukan fadilat. Dapat, saya dapat kata dapat tahiyatul masjid. Dapat wudu free. Dapat wudu, dapat solat sunat wudu, bukan dapat pahala. Saya tak sebut pahala tadi. Saya tak sebut pun dapat pahala. Saya sebut sembahyang maghrib dapat hajat. Dapat istiqarah kalau dia ada doa lepas pada tu. Dapat tahiyatul masjid kalau dia tak duduk lagi. Dapat wudu kalau sebelum tu dia ambil wudu. Semua dapat. Dapat. Bukan dapat pahala, saya tak sebut. Tapi tok guru kita ni, pengarang kitab dalam kurungan dia tulis dapat fadilat. Fadilat ni pahala. Oh, punya dapat pahala. Okey, mari kita terangkan bab ni. Ianya berlaku khilaf dari segi dapat pahala ataupun tak dapat. Sebab tu dalam kurungan. Pandai juga tu lah. Bila dalam kurungan ada sesuatu cerita. Cuma pengarang kita memilih untuk dapat fadilat. Memilih pendapat kata dapat fadilat. Sedangkan ianya khilaf. Ada kata dapat fadilat, ada kata tak dapat fadilat. Yang mana ni? Yang tak niat ni. Kalau niat, dapat fadilat. Sahaja aku solat maghrib sekali dengan tahiyatul masjid, dapat fadilat. Dapat. Sahaja aku solat qabliyah maghrib sekali dengan wudu, dapat. Dapat. Itu tak ada khilaf. Itu memang dapat. Yang khilaf yang ni, sama ada di niat masuknya atau tidak. Sama ada di niat atau tidak, tetap dapat fadilat, kata pengarang kita. Ini adalah pendapat yang kedua. Ada dua. Yang pertama kata dapat dapat tahiyatul masjid, dapat wuduk, tapi tak dapat pahala. Soalannya, buat apa? Kalau tak dapat pahala, buat apa dapat pun? Kita nak pahala tu, kan? Apa guna dapat? Ada guna? Lagi saya sebut. Yang kedua, dapat pahala. Dapat tahiyatul masjid dan dapat pahala. Bila masuk tu, masuk tanpa niat. Niat memang dapat, sepakat ulama. Niat aja dapat. Tak niat, Syekh Ramli kata dapat. Ni dalam kurungan tu pendapat Syekh Ramli. Syekh Ramli kata dapat pahala, dapat semayang, free of charge, walaupun tak niat. Kalau niat memang semua dapat. Kata Ibnu Hajar tak dapat pahala, sebab innamal a'malu bin niat. Nak dapat apa-apa mesti kena niat. Maka dia tak niat, dia niat maghrib, maka tak dapatlah tahiyatul masjid. Tak dapatlah pahala tahiyatul masjid, tapi tahiyatul masjid dapat. Dia cuma dapat pangkat aja, dapat nama je. Oh, dia dapat hadiah, dapat, tapi tak ada benda tu. Macam itulah. Jadi apa gunanya? Kalau kita nak dapat pahala, dia bukan dapat pahala, dapat tahiyatul masjid, pahala tak dapat. Gunanya untuk mengelak makruh. Seseorang yang masuk masjid tanpa tahiyatul masjid, makruh. Makruh hukumnya, sebab tak respect dekat owner. Makruh, tak berdosa lah. Dia masuk masjid tanpa tahiyatul masjid, hukumnya makruh. Okey, bagi orang yang ikut pendapat Ibn Hajar ni, bagi orang yang masuk sembahyang maghrib tanpa niat tahiyatul masjid, dia dapat tahiyatul masjid, tapi tak dapat pahala, kan? Ibn Hajar. Okey, bukan lagi kitab kita Syekh Ramli. Dapat tahiyatul masjid tapi tak dapat pahala. Habis tu apa untung dia? Tak makruh. Tak makruh lah. Sebab dia buat tahiyatul masjid. Dia dapat tahiyatul masjid, maka tak makruh lah. Kalaulah, maka maksudnya walaupun dia tak dapat pahala, tapi dia dapat mengelakkan makruh. Itu saja. Itu saja. Syekh Ramli kata dapat pahala sekali. Ibn Hajar kata tak dapat pahala tapi dapat pangkat, telah melakukan tahiyatul masjid, tapi pahala tak dapat. Maka oleh itu apa untung? Untung dia tak makruh. Tak makruh. Okey. Kerana itulah soalan, ingat tak saya sebut, saya kata jawab minggu depan. Jawab akan datang. Apa? Soalan tu, saya kata iklan tu. Lupalah. Baru 2 minggu Pasal apa? Saya kata, apa jawapannya? Itu iklan, kita jawab akan datang. So, orang tak ingat. Pasal apa? Pasal cegai. Bunyi nasib baik ada juga wakil. Pasal cegai. Dia kata, ni pekah ni teka-teki, dia panggil laros. Bukan laro. Laros. Dia laro dengan laros ni nak sama dah. Laro ni sia-sia. Laros ni teka-teki. Teka-teki. Laros orang pekah, ahli fiqh. Jadi kita jangan fikirlah apa kesian kat isteri dia, tak payah fikirlah gitu.
Dia kata macam mana? Kamu tercerai, kamu tertalak, kamu tertalak jika aku solat tahiyatul masjid. Nak tambah lagi hari ni boleh lah. Tambah hari ni lah sekali lagi, senang sikit. Tak, kalau tidak, maksudnya bertahun-tahun tak kira sampai mati. Tambah, kita ambil hari ni. Kamu akan tertalak kalau aku tahiyatul masjid hari ni. Kita memanglah jenis masalah apa benda tu, main talak-talak jangan main. Tu kata laros, teka-teki. Kalau fikir memang tak patut main talak gitu. Main taklik gantung-gantung gitu, jangan buat main kan. nanti bahaya. Jadi dia kata, kamu tertalak, kamu tercerai kalau aku solat tahiyatul masjid hari ni. Okay. Tu katalah pukul 6 petang. Pukul 7 mandi, pergi sembahyang maghrib. Okay. Masa dia sampai, imam dah sembahyang, atau jemaah dah sembahyang maghrib dah, tengah sembahyang. Masbuk lah. Dia pun masuk, tak duduk tak apa. Allahu Akbar. Jatuh tak talak? Tu lah. Takkan saya dah bagi jawapan awal-awal sebenarnya. Kaedah tu. Dapat? Jatuh tak talak? Jatuh. Separuh je angguk. Angguk habis. Angguk separuh. Jatuh lah. Kalau Bukan. Ni tahiyatul masjid. Ni bukan wuduk. Kalau wuduk lain, itu lain. Saya kata tahiyatul masjid. Bukan solat sunat wuduk, solat sunat tahiyatul masjid. Kamu akan tertalak jika aku solat tahiyatul masjid. Macam mana? Apa syarat tahiyatul masjid? Syarat tahiyatul masjid, dia kena masuk masjid. Dia tak boleh masuk mana-mana bangunan. Syarat pertama. Belum duduk dah sembahyang dah, dan niatnya tahiyatul masjid. Okey. Tiba-tiba kalau ikut pada masalah tadi, dia pergi cakap kat isteri dia gitu, kamu tertalak jika aku solat tahiyatul masjid hari ni. Tiba-tiba dia tak sembahyang tahiyatul masjid, dia sembahyang maghrib, tapi dia masuk ke masjid. Kalau surau tak apa, masjid, dan dia tak duduk lagi. Patut duduk dulu, sila dulu. Maka jatuh ke talak? Jatuh. Habis tu macam mana? Jangan fikir macam mana, rujuk balik lah. Tak payah lah kerja tu. Ni teka-teki nak bagi tahu hukum. Nak bagi tahu hukum. Dan maknanya memang dapat tahiyatul masjid. Dapat pula ada khilaf, tak ada khilaf. Syekh Ramli kata dapat, Ibnu Hajar kata dapat. Beza, Syekh Ramli kata dapat pahala sekali. Ibnu Hajar kata tak dapat pahala, cuma dapat title. Jadi sekarang ni dia solat tahiyatul masjid. Solat, dah lah tak dapat pahala. Bini tercerai lagi. Bukan kita nak faham yang tu. Kita cuma nak faham apa maksud tak dapat pahala tapi dapat sembahyang. Tu maksud dia. Sah sembahyang dia. Maka dia sembahyang maghrib, automatik dapat tahiyatul masjid. Cuma pahala je tak dapat. Pada pendapat Ibnu Hajar, Syekh Ramli kata pahala pun dapat juga. Pahala pun dapat juga. Kalau saya soal dulu, baru bagi kaedah, memang tak boleh jawab. Bagi kaedah dulu, baru boleh berjalan. Okey. Macam mana kalau sembahyang jenazah? Dapat tak tahiyatul masjid? Teka-teki lagi. Masuk tak duduk, masuk pula masjid, terus solat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4. Sembahyang jenazah. Dapat? Tak dapat. Tak dapat. Tu untung duduk depan. dia sampai tau. Dia tak tahu pun, tapi dia boleh rasa kuat yang itu. Tak dapat. Sebab apa? Memang tak ada sujud. Tak ada rukuk, maka tak dapat tahiyatul masjid. Kan tadi kan dapat tak dapat. Bila macam tu, adakah tuntutan tahiyatul masjid? Ada tuntutan lepas sembahyang jenazah tu. Maksudnya tak dapat. Dengan sembahyang jenazah tak dapat. Yang ni susah sikit nak tengok boleh sampai ke tak jimat. Kalau dia masuk solat witir 1 rakaat. Bukan solat witir yang 3. Solat witir boleh 1, 3, 5, 7. Janji witir lah, janji ganjil sampai 11. Dia masuk solat witir 1 rakaat. Adakah dapat tahiyatul masjid tadi? Sama ada dapat pahala ataupun dapat title saja, tak kisahlah. Janji dapat tak tahiyatul masjid? 1 rakaat. Tak dapat. Sebab tahiyatul masjid sekurang-kurang 2. Maka tak dapatlah tahiyatul masjid. Free tadi. Tak dapatlah. Dia sama je, masalah gabung puasa pun sama je sebenarnya. Sama. Puasa 6 dah habis kan? Dah habis baru cerita. Dia qada. Dia qada dalam bulan Syawal. Adakah dapat Syawal free sekali? Dapat.
Dia puasa qada Ramadan. Perempuan haid ke lelaki yang tak puasa sakit ke apa ke, dia nak qada pada bulan Syawal. Dia puasa bulan Syawal, dia dapat Syawal, dia dapat qada dia sebab dia niat tu, dan dia dapat Syawal sehari baru. Bila 6 hari, cukuplah 6 hari Syawal dapat. Tapi pahala dapat ke tidak? Khilaf juga, sama je. Syekh Ramli kata dapat sekali, sama. Ibn Hajar kata tak dapat pahala, tak dapat. Tapi dapat title orang dah puasa 6, tapi pahala tak dapat. Macam mana? Pahala tak dapat. Sama. Tapi kita kebanyakan ambil Syekh Ramli lah yang dapat, kan? Dapat walaupun tak niat. Kalau macam mana nak dapat? Dia kena macam ni, tanpa khilaf dapat. Macam mana? Sahaja aku puasa qada Ramadan ni sekali dengan puasa 6. Kalau kebetulan hari itu hari Isnin, sekali dengan puasa 6, sekali dengan puasa Isnin. Ataupun puasa Khamis, Isnin Khamis. Kalau kebetulan hari itu 13, 14 ataupun 15 Syawal, niat lagi. Sahaja aku qada sekali dengan hari Isnin, sekali dengan hari putih. 13, 14, 15. Kalau 28, 29, 30, 27, 28, 29 hari hitam. Sahaja aku puasa qada Ramadan sekali dengan hari hitam. Ayyamul Sud, biasa dengar aku hari hitam. Hari putih memang biasa dengar lah. Hari hitam pun ada ujung. 27, 28, 29 ataupun 29, 28, 29, 30. Tengoklah bulan tu ada berapa. Ujung 3 tu dia panggil hari hitam, Ayyamul Sud. 13, 14, 15 dia panggil hari putih, Ayyamul Bid. Tiga-tiga ini memang sunat untuk berpuasa. Hari putih umat Nabi Ibrahim dulu wajib puasa. Wajib puasa. Jadi kat kita sunat. Habis. Cuma jangan dinafikan. Gitu. Ini mana ni? Dia sembahyang maghrib, okey? Dia sembahyang maghrib, tak niat pun tahiyatul masjid. Maka dapat tahiyatul masjid kan? Dapat. Bezanya khilafnya dapat pahala ataupun tidak. Tapi dapat tahiyatul masjid, dapat. Jangan dinafikan. Maknanya kalau dinafikan, jika dinafikan tidak dapat fadilat tahiyatul masjid. Sungguh pun demikian, tiada dituntut sembahyang tahiyat lagi. Jika dinafikan, maksud dinafikan, aku nak sembahyang maghrib je, tak nak tahiyatul masjid. Dinafikan. Tak ada kerja. Sahaja aku sembahyang maghrib sahaja. Kalau tahiyatul masjid semua tak nak. Maghrib semata-mata. Dia nafikan. Maka dapat maghrib je lah. Tak dapat tahiyatul masjid dah siapa suruh nafi. Tak ada kerja. Baik ambil khilaf tadi. Mudah-mudahan kat badan masyarakat manalah tahu, kan? Tahu-tahu dapat pahala, mana tahu. Mana khilaf kan? Ini dia pergi nafikan. Ish. Lepas dia nafikan, sungguh pun demikian tiada dituntut sembahyang tahiyat lagi. Lepas pada tu tak tuntut dah lah. Kalau dia nafikan waktu tu, lepas dia nafikan dah. Habis. Selesai. Habislah tahiyatul masjid. Selesai. Baru habis. Seterusnya, dia pendek aja. Seterusnya. Boleh tanya. Boleh. Salah. Kalau orang masuk rumah sembahyang, ini dia masuk ke macam-macam juga. Ya. Dia dapat tak tahiyat sekali wudu atau sunat wudu tahiyat? Dapat tak? Dapat. Kalau wuduk dia baru lepas ambil wuduk. Kalau ambil kat rumah tak dapat, rasa lama. Imam dah sembahyang dah satu rakaat dah. Dapat juga. Dapat. Mana untung orang yang datang hujan. Weh. Macam tu Dah lah datang lambat tapi dapat semua. Memang betul. Untung dari segi tu. Tapi dia rugi dari satu segi lagi. Dia untung kat situ, untung apa pun. Bolehlah kata nak untung. Dia rugi dari segi tak dapat istilah dia panggil takbiratul ula. Ula bukan ula. Bukan? Ula. Takbiratul ula, takbiratul yang pertama. Ula yang pertama. Yang pertama tu dia panggil takbiratul ihram bersama imam. Imam Allahu akbar, dia Allahu akbar, dia makmum. Allahu akbar. Imam Allahu akbar, dia Allahu akbar. Dia ada fadilat khas lain. Pahala lain. Dia imam Allahu akbar, dia dekat luar lagi. Imam dah start baca bismillah baru dia masuk, tak dapat. Pahala special. Dia panggil pahala takbiratul ihram bersama imam atau takbiratul ula dia panggil.
pahala dia lebih besar daripada 400 ekor unta beserta dengan muatan dagangan. 400 ekor unta. Boleh bayang? Tak boleh bayang. Unta agak-agak sekarang sama harga, sama besar dengan apa? Dia punya barang-barang balik. Hailak tu kan? Lori besar sangat. 400 biji hailak. Kita kena sebut gitu baru sampai. Kalau sebut unta, mana ingat? Tak nampak. Ambil hailak terus. 400 biji hailak penuh dalam tu barang dagangan. Siapa yang Imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Jadi memang dia untung yang tadi, tapi dia rugi yang ini. Ini cerita Abdul Rahman bin Auf. Cerita ni Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi. Dia memang orang kaya lah, boleh kita kata gitu kan. Antara yang kaya, antara yang terkaya. Dia ada cerita, dia ada riwayatkan satu hadis. Ada satu cerita, seorang sahabat ni dia menguruskan dagangan dia 400 ekor unta daripada lepas insya sehingga ke subuh. Audit dia buat import dan export. Pergi hantar, katalah dekat Syam, daripada Madinah tu hantar kat Syam, barang dagangan penuh 400 ekor unta. Lepas tu jual. Cara dia jual harga standard, jangan kacau market. Jual harga standard. Dapat modal aja, modal dah dapat, dah balik, balance dia tu lelong. Bukan lelong, jual murah untuk orang miskin pula. Tadi awal-awal orang kaya tak sabar kan, sikit-sikit viral sikit nak pergi dah kan, orang kaya tu. Orang miskin tak mampu nak beli mahal. Jadi bila dah dapat modal, mungkin beberapa hari tak tahulah, dapat modal, dia jual murah. Maknanya murah-murah tu semua untung cepat dia dapat, cepatlah habis. Lepas tu habis dah, nak balik rugi. Pergi barang penuh, balik barang kosong, rugi. Ambil barang kat situ yang tak ada dekat tempat dia, bubuh penuh kan, pakai untung tadi je, pernah buat balik. Begitulah. Dia buat audit. Ketika dia buat audit 400 ekor unta, dah masuk subuh. Okey, last. Cepat-cepat dia pergi masjid. Ketika itu Nabi dah baca surah, dah hampir rukuk dah. Rakaat pertama subuh baru, rakaat pertama baru. Dia pun Allahu Akbar, baca Fatihah cepat-cepat. Tak masbuk pun. Sempatlah rukuk kan. Imam pun rukuk, Nabi pun rukuk, dia pun rukuk. Terus. Maknanya dapat je 2 rakaat subuh. Dia bukan tak dapat. Tapi dia rasa semacam menyesal. Macam tu rasa macam tak dapat tu aja. Tak dapat takbir dengan imam je. Allah, dia rasa macam bersalah. Dia panggil wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Mereka berlumba-lumba cari fadilat. Kalau tak dapat fadilat tu rasa berdosa. Istilah dia panggil hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Rasa berdosa. Dia jumpa Nabi. Dia cerita lebih kurang. Okey, tak apalah. Sebab nak cover balik, aku infakkan fi sabilillah 400 ekor unta. Sebab unta ni 400 biji hailak. Tukar terus baru nampak. 400 biji hailak, 400 biji untuk fi sabilillah. Dapat cover tak takbir tadi? Sikit je pun. Ni bukan masbuk. Tak, soalan tadi masbuk kedua, ketiga, keempat kan. Ini tak dapat takbir je. Lambat sikit. Sempat rukuk dengan imam. Tak tambah rakaat pun. 400. Betul tanya. Okey, terbaik. Dapat tak cover? Tak dapat. Kalau macam tu dengan barang-barang dagangan sekali lah. Tadi ambil barang dagangan. Kerana dia telah melalaikan aku. Lalai apanya? Tak lalai bagi kita. Infak fisabilillah semua sekali dengan barang-barang. Maknanya untung hari tu tak ada. Dengan modal-modal tak ada. Tak apa. Dapat cover takbir? Tak dapat. Macam ni, setiap unta ada seorang hamba. Aku bebaskan fisabilillah. Bebaskan, merdekakan hamba tadi. Dapat cover? Tak dapat cover. Memang untung, tapi rugi yang itu. Sebab kata untung tadi kena jawab tu. Kena jawab panjang sebab dia kata untung. Nanti bakat-bakat dah masbuk nanti. Ustaz punya pasal lah ni. Untuk jawab panjang lagi lah. Oh, ya, bagus. Wah, pandai. Ada corner kot tu. Pandai corner ni. Jadi itulah para sahabat. Dengar cerita-cerita juga, tapi itulah para sahabat. Dia memang lain lah. Kita ni kadang-kadang baru sibuk duduk
bayar kereta ni biasa-biasa baru. Duk beli Honda gitu, duk bayar kereta biasa-biasa lah. Baru keluar kereta baru lah. Setakat kereta 1,000 sebulan baru. Semai jemaah tak ada dah. Baru 1,000 sebulan. Para sahabat import ekspor dia 400 biji akhilak. Sebab apa saya sebut akhilak? Sebab ada satu tempat saya cakap unta semua senyap, macam tak boleh bayang. Tak boleh macam tak boleh bayang. Memang pun kita mana tahu unta terbawa macam mana. Kita tahulah, tengoklah unta, tapi barang dagangan yang dia letak macam mana tak boleh nak bayang. Jadi mahal unta mahal. Mahal unta. Habis. Okey, satu solat musafir, satu lagi. 10 minit cukup kot ni. Satu lagi solat musafir. Kalau tidak tak beralih. Solat musafir. Kata pengarang, antara yang solat sunat lagi adalah 2 rakaat sunat musafir. Okey. Apa maksud solat musafir? Yakni sembahyang sunat kerana hendak pergi ke tempat lain. Itulah musafir. Okey? Atau negeri lain. Tempat lain atau negeri lain. Nak musafir? Macam dari Johor Bahru hendak ke Batu Pahat. Orang Johor mana orang Johor? Orang Johor. Johor Bahru Batu Pahat berapa jauh? Berapa kilometer? Sekejap nak check kan. Berapa? Sejam setengah 100 kat kot. Ada 100 lebih-lebih sikit. Ada kot. Ada mana tahu. Okeylah, kalau macam tu saya rasalah maksud pengarang kita kata dari Johor Bahru ke Batu Pahat, dia nak bagi tahu lebih 2 marhalah. Sebab kata tadi sejam setengah. Sejam setengah ni 100 lebih sikit kot. Pakai map Google Map cari. Okey. Maknanya dia nak bagi tahu bahawasanya lebih 2 marhalah. Okey. Itu musafir namanya. Itu kalau dia nak semayang musafir. Demikian juga hendak ke Kota Tinggi. Kota Tinggi pula. Johor Bahru Kota Tinggi. Dekat tak? Saya rasa pun dekat je. Dalam 40 km gitu kot. Tujuan pengarang bagi tahu Kota Tinggi, Johor Bahru Kota Tinggi, kerana nak bagi tahu kurang 2 marhalah ataupun 1 marhalah. Atau 40 lebih kilometer kan. 1 marhalah lebih kurang 45 kilometer. 2 marhalah 90. Betul lah. Cuma ada pendapat kata 40 km je 1 marhalah. Tu paling kurang lah. 40 km 1 marhalah, 2 marhalah 80. 80 ke atas dah boleh jamak pasar dah. Tapi yang paling masyhur adalah 45 satu marhalah, 45 km. Dan banyak sangat pendapat, tapi sikit-sikit aja. Jadi tujuan pengarang kita bagi tahu daripada Johor Bahru ke Kota Tinggi, nak bagi tahu kurang 2 marhalah. Tujuan dia kata Johor Bahru ke Batu Pahat, nak bagi tahu lebih 2 marhalah. Jadi tak kira lebih ataupun kurang 2 marhalah. Satu lagi sebelum kita ni. Bila disebut ke Batu Pahat, Johor Bahru Batu Pahat, maknanya lebih 100 km, 130 ke macam tu kilometer, lebih 2 marhalah. Dia nak bagi tahu musafir jauh. Okey. Dia sebut Johor Bahru ke Kota Tinggi, dia nak bagi tahu musafir dekat. Jadi sebenarnya musafir ni ada 2. Satu musafir jauh, satu musafir dekat. Musafir jauh ni yang boleh qasar ni. Musafir dekat tak boleh. Jadi apa beza musafir jauh dan musafir dekat? Antara maksud musafir jauh, musafir dekat, antara hukum yang berkaitan dengan musafir dekat adalah boleh solat sunat atas kenderaan. Dalam kitab-kitab fiqh dia kata ketika musafir boleh solat sunat atas kenderaan, tapi nak solat fardu kena turun. Kena berhenti turun. Tapi solat sunat boleh atas kenderaan yang kita sebut sebelum dua kali lepas kan. Yang sembahyang atas motor, Allahu Akbar. Kan? Kena sami Allah. Tak payah angkat tangan lah, bersebut dekat mulut. Angkat tangan kalau pandai, angkat tangan lah. Kalau naik kereta, Allahu Akbar. Sembahyang apa ni? Sembahyang duha, naik kerja. Pukul 8 dah boleh dah. 7:30 boleh dah. Pergi kerja. Daripada duduk saja dengan lagu. Lepas tu baca Fatihah apa semua dah. Ketak. Lepas tu sami Allahu Akbar. Rukuk sikit. Subhanallahil azim bihamdi. Tengok depan. Sikit je, jangan tunduk. Nanti boleh. Lepas tu sami Allahu liman hamidah. Kalau boleh angkat tangan sami Allahu liman hamidah. Sambung lagi. Sekian. Lepas tu Allahu Akbar. Janganlah masuk dekat gigi bawah tu. Sikit dah lah, dekat situ sikit. Sikit. Rendah sikit daripada rukuk tadi.
Orang sebelah tengok, tu cakap, lain macam tu ni, buat apa ni? Macam ni. Solat sunat atas kenderaan. Musafir. Boleh. Tapi solat fardu tak boleh. Solat sunat boleh. Habis tu, banyak kan rukun-rukun yang tak boleh buat. Tak apa, dia maaf. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Sebab tu solat sunat ni tak ada alasan pun untuk tak buat. Atas motor pun boleh. Atas basikal pun boleh. Jalan kaki pun boleh. Jalan kaki pun boleh. Dengan jalan kaki dia cakap kaki Allahu Akbar. Ya, jalan kaki dia wajib ngadap kiblat mula-mula. Dia wajib ngadap kiblat dulu, Allahu Akbar, lepas tu baru dia jalan. Baru dia jalan. Masa jalan tu tak payah ngadap kiblat dah. Tapi masa takbir kena. Ketika atas kenderaan cari kiblat dulu kalau boleh jumpa. Boleh jumpa cari. Allahu Akbar, pergi depan balik. Allahu Akbar. Macam tu lah. Mula-mula Allahu Akbar je ngadap kiblat. Itu pun kalau boleh. Kalau tak tahu mana-mana, tak payah. Allahu Akbar terus. Saya dah sebut kan, kalau nak bab ni memang kitab Kifayatul Muhtadi sebiji. Malah dia ajar cara tengah perang untuk semayang. Cara tengah perang, ting Allahu Akbar. Waladdallin. Benda ni boleh. Lari, kejar. Katok. Sami-Allahu liman hamidah. Boleh. Ada dalam kitab Kifayatul Muhtadi. Memang ada bab ni. Jadi, okey, dia kata kat sini, boleh solat sunat atas kenderaan ketika musafir. Musafir dekat dan jauh. Musafir jauh lebih-lebih lagi lah. Musafir dekat pun boleh. Musafir jauh, qasar, jamak qasar tu. Musafir dekat, solat sunat atas kenderaan, termasuk juga solat sunat musafir. Dia panggil solat musafir dekat. Musafir dekat. Itu kita tak berapa didedahkan dengan musafir dekat ni. Dengan syarat dia kena keluar qaryah dulu, samalah. Syarat musafir kena keluar qaryah. Kat rumah tak boleh. Keluar rumah tak boleh lagi. Mana qaryah dia? Kalau rumah dia ke area sini, keluar daripada sini masuk ayat 14 dah boleh dah. Ayat 14 masuk ayat 15 dah boleh dah. Sekejap dia lebih kurang 1-2 km je. Keluar qaryah lah, senang cerita. Macam mana nak tengok qaryah? Mudah je, tengok tempat sembahyang Jumaat masjid yang mana dia cover. Masjid tu cover mana? Yang nak kira 40 tu kawasan mana? 40 orang tu kan? Situ lah. Jadi lebih kurang 1-2 km. Lebih-lebih sekarang kan. Lagi dekat masjid. 1-2 km. Dulu mungkin 10-20. Dulu mungkin tengok macam-macam lah, sungai dan sebagainya. Lepas sungai ni baru boleh. Sekarang tak ada dah. Keluar qaryah aja. Okey. Maka jika nak keluar musafir dekat, keluar pada qaryah. Nak pergi Kuantan, bandar Kuantan, boleh. Solat apa? Solat sunat musafir. Boleh? Nak azan dah? Dah masuk azan dah? Tengah sedap ni. Tak apa. Berhenti lah balik kejap. Sekejap kita sambung sekejap lagi Jangan lari. Jangan lari. Allah. Allah.
La haula wala quwwata. La ilaha illallah Allah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tujuan pengarang tulis Johor Bahru Batu Pahat nak bagi tahu lebih 2 marhalah. Beritahu Johor Bahru ke Kota Tinggi nak bagi tahu 1 marhalah, kurang 2 marhalah. Maknanya boleh dua-dua untuk solat sunat musafir. Kenapa bagi contoh oh ada satu lagi, sekejap sebelum saya terlupa. Bawah sekali nak baca nota kaki. Tak nampak dah sebenarnya ni. Tujuan nota kaki tu. Dia sebut ini Batu Pahat musafir nama, demikian juga hendak ke Kota Tinggi. Lepas tu 2 dan kurungan kan nota kaki. Tujuan saya membawa misal ini. Misal apa? Batu Pahat, Kota Tinggi. Kenapa? Yang pertama dia orang Johor. Kitab ni kitab Johor ni. Kitab ni kitab Johor. Hebat orang Johor ni. Ialah hendak mengelakkan sangka setengah-setengah orang bahawa sembahyang sunat musafir ini kerana hendak ke Mekah mengerjakan haji saja. Oh, dia bagi tahu. Dan maksud musafir di sini sama ada jauh 2 marhalah atau tidak sampai 2 marhalah. Itulah. Tak berasa sebab kecil. Kecil sangat. Jadi itu dia bagi tahu beberapa contoh tu, nak bagi tahu lebih 2 marhalah ataupun tak lebih. Walaupun tak lebih 2 marhalah, tetap juga dia kena musafir. Yang dipanggil musafir pendek, musafir yang tak boleh qasar. Dan bila sebut gitu, dia kena keluar Qaryah jugalah. Tak boleh nak pergi ke rumah sebelah. Musafir ke sebelah, tak boleh lah. Dia kena keluar Qaryah. Qaryah pun tak jauh mana pun, kan? Okey. Dan dia tujuan dia bagi contoh Kota Tinggi lah, Johor Bahru lah, nak bagi glamour orang Johor ke apa? Bukan, dia nak bagi tahu orang faham solat sunat musafir ni nak pergi Mekah je. Sama juga orang faham ketika nak pergi Mekah sunat azan. Azan kan, ada azan masa nak turun orang dulu lah. Orang sekarang tak buat dah. Buat ke? Masa turun rumah tu kan azan kan. Pergi Mekah aja. Habis kalau pergi tempat lain, maksudnya jauh jugalah, mungkin 200, 300, 400 km, 600 km. Musafir lah. So nak azan juga. Tapi kita tahu nak asal nak pergi Mekah aja. Tak. Mana-mana kita nak pergi yang jauh, yang lepas ni lama sikit baru balik. Lama, agak lama. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Lebih-lebih lagi nak pergi 3-4 bulan. Pergi mana? Nak pergi Sabah? Berapa lama? Wah, dia nak pergi Sabah. Tahulah berapa lama. Bawa diri. Masya Allah. Bawa diri. Standby orang Sabah. Orang Pahang ni, mahal ni orang ni. Standby orang Sabah. Maka azan lah. Azan yang nak pergi jauh, nak balik lama, kalau macam sebulan 2 bulan gitu, betul azan. Sebab nak pergi jalan jauh. Malah dikiaskan sampai nak masuk kubur. Ada setengah orang buat dulu-dulu, sekarang tak buat dah. Sebab ramai orang halang. Nak masuk kubur tu, keluar jenazah tu dia azan. Sebab nak jalan jauh lah, daripada satu alam ke alam yang lain. Tapi kat situ kontroversi sikit bab tu. Jadi dia nak bagi tahu solat sunat musafir ni walaupun sama ada musafir dekat atau musafir jauh. Musafir dekat kurang 2 marhalah, musafir jauh lebih 2 marhalah. Okey, tu tujuan dia. Jadi bukan di Mekah saja, bukan nak pergi Mekah saja, nak pergi mana-mana pun jauh-jauh ni. Dan lama. Kalau nak balik hari ke sehari 2 hari tak ada lagi kot. Agak-agak lah lama ni. Memang sunat solat sunat musafir. Okey. Masa bila? Dekat hendak bertolak sunat semayang. Dekat hendak bertolak. Maksudnya bukan dah bertolak, belum bertolak. Dekat nak bertolak. Sebelum bertolak.
Solat sunat musafir sebelum. Jadi ada 3 kat sini. Dalam kitab kita tak ada. Dalam kitab kita tulis 1, saya ambil daripada kitab yang besar ada 3. Pertama, solat sunat musafir yang kita panggil sebelum keluar rumah. Maka sunat 2 rakaat solat sunat. Okey. Yang kedua, tengah musafir, kita berhenti kat mana-mana, ada solat sunat musafir juga. Tapi istilah lain dia panggil solat sunat qudum. Jap. Bukan. Solat sunat manzil dia panggil. Solat sunat manzil. Iaitu nama dia solat sunat manzil. Kita panggil solat sunat musafir pun boleh. Bezanya solat sunat musafir biasanya nak keluar rumah tapi tak keluar lagi. Solat sunat qudum, solat sunat qudum dululah. Qudum dah sampai. Solat sunat musafir sebelum keluar rumah nak pergi musafir, maka sunat 2 rakaat. Okey. Untuk mudah-mudahan perjalanan kita selamat. Solat sunat qudum dulu. Bila dah sampai rumah, sunat 2 rakaat. Dia panggil solat sunat musafir juga. Tapi qudum, jenis qudum. Solat sunat qudum atau solat sunat musafir pun boleh. Musafir yang jenis dah sampai. Kat mana? Kat rumah. Dan lagi afdal bukan kat rumah, kat masjid yang paling dekat. Tempat sebelum sampai rumah, masjid qaryah dia semai situ. Nabi biasa buat gitu. Nabi tak balik rumah terus. Nabi singgah dulu di masjid setiap kali bermusafir. Dan kita pun ambil orang-orang dulu, orang tua dulu, kita pergi mana-mana masa tu, dia tak duduk masuk rumah terus. Dia duduk tepi-tepi dulu, main kat tepi-tepi rumah. Dia macam-macam lah. Sebab takut ada yang ikut balik lah, apalah, nanti anak menangis kan. Macam-macam lah. Tapi antara ni tu memang ada kaedah dia. Ada kaedah. Orang tua-tua dulu je tahu. Orang sekarang semua tak tahu. Ataupun sebut sikit-sikit bidah gitu lah kot. Gitulah. Tapi sebenarnya ada sebab. Kita mengaji yang kita mengaji. Kita tahu yang kita tak tahu je. Kita berkawan dengan orang tua yang tak berkawan. Orang umur 90, cuba berkawan tengok. Ada sebab. Solat sunat qudum. Yang pertama, sampai ke rumah, solat sunat musafir yang dah sampai, ataupun di surau masjid yang terdekat. Singgah situ dulu, semayang solat sunat qudum juga dipanggil. Okey. Yang terbaik, yang afdalnya bukan di rumah. Di rumah pun boleh. 2 lah, solat sunat musafir sebelum keluar, solat sunat qudum bila dah sampai. Yang ketiga, solat sunat manzil. Sama juga solat sunat musafir, tapi manzil ni on the way dalam perjalanan. Dia berhenti sekejap. Berhenti ada solat sunat. R&R, ni tak kisah lama mana. Janji nama berhenti, dia panggil solat sunat manzil. Solat sunat musafir juga. Tapi jenis yang on the way dalam perjalanan. Manzil ni maksud nazala, maksud turun. Kalau orang dulu naik unta, solat sunat manzil, turun. Dah berhenti kejap solat sunat turun. Kalau kita naik motor turun, naik kereta turun kereta. Maka solat sunat musafir. Dia ambil daripada peristiwa Nabi Isra. Naik Buraq, Isra Mi'raj kan? Naik Buraq, kemudian Jibril suruh berhenti beberapa tempat. Antara tempatnya Nabi suruh berhenti dan solat 2 rakaat. Antara tempatnya Taibah. Ya Taibah kita nyanyi Taibah. Nama tempat tu apa dia? Madinah. Kemudian Jibril kata sembahyang 2 rakaat kat sini. Kenapa? Nabi tanya, kerana di sini kamu akan hijrah nanti. Maknanya Nabi dah tahu dia akan hijrah. Masa tu setahun 8 bulan, setahun 7 bulan sebelum hijrah. Setahun 8 bulan sebelum hijrah. Dah tahu dah. Jibril bagi tahu kamu akan hijrah kat Taibah, tempat ni. Wah, banyak pokok kurma Nabi kata. Ni, Madinah lah hakis nama tu. Dia sembahyang 2 rakaat. Kemudian pergi lagi, berhenti kat sini sembahyang 2 rakaat. Kenapa? Ni tempat Nabi Musa terima wahyu. Wa kallamallahu Musa taklima, ayat Quran tu. Maka tempat Nabi Musa terima wahyu. Berhenti kat bukit ni, sembahyang 2 rakaat. Pergi lagi satu tempat nama Baitul Laham. Berhenti kat sini, sembahyang 2 rakaat kerana tempat Nabi Isa dilahirkan. Kemudian pergi satu tempat yang kata jumpa orang bunian. Manusia yang dihilangkan kerana malu tu, tu bab cerita lain lah, tak masuk. Jumpa sekali lagi, sembahyang 2 rakaat. Orang bunian tu bahasa je, bahasa kita je. Ada cerita orang yang dihilangkan lah. Dia hilang. Orang tak nampak. Jadi solat ni, solat semua ni, solat sunat musafir terbagi kepada 3 tadi. Boleh dibuat walaupun selepas subuh atau selepas asar. Boleh, no problem. Solat sunat musafir selepas subuh, selepas asar pun boleh. Dia panggil solat bersebab mutaqaddim, dia panggil.
sebab yang terdahulu. Maka boleh tahiyatul, boleh solat sunat musafir. Jadi selesai kita lafaznya usalli sunnatas safari rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatal qudumi rak'ataini lillahi ta'ala, solat sunat qudum. Usalli sunnatal manzili rak'ataini lillahi ta'ala. Atau bahasa Melayu lah, saja aku sembahyang sunat perjalanan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Perjalanan tu musafir lah. Saja aku sembahyang sunat qudum 2 rakaat sebab dah sampai. Saja aku sunat manzil kerana dalam perjalanan, ataupun saja aku solat sunat musafir, mana-mana boleh, tiga-tiga sama maksudnya. Rakaat pertama baca Fatihah dan kuliah sama juga, dan rakaat kedua baca Fatihah dan kul huwallah, seterusnya salam. Bes, selesai. Sunat ihram akan datang. Lepas tu istikharah. Istikharah ni panjang ni walaupun pendek. Ramai orang salah solat sunat istikharah. Kalau sunat istikharah, dia ada 2 pilihan, nak kahwin ni ke nak kahwin ni, ataupun dia ada pilihan nak kahwin ke tak nak. Tu pilihan lah. Saja orang untuk kahwin tu. Dia nak kahwin lagi ke tak nak? Nak kahwin lagi ke tak nak? Okey, tapi teringin nak kahwin. Adakah sunat istikharah? Nak kahwin tu kuat. Adakah sunat istikharah? Macam mana? Jangan lagi-lagi, jangan bawa diri, jangan. Jangan. Ada masa lagi, ada kuota lagi, ada. Wallahu a'lam. Kita tunggu akan datang kita sesuai dengan tafsir kafarah dan suratul subhanakallah.